Kita ada panel kedua kita, panel jemputan kedua kita. Nak cakap kumpulan rap, diorang cakap bukan kumpulan rap. Jadi kita tanya diorang sendiri. Seni Dewata, selamat datang ke Trilight Studio pada pagi ni. Terima kasih. Mula kita perkenalkan dulu. Kita ada EZQ, Jack dan Yuga. Apa sebenarnya maksud Seni Dewata dan daripada mana datangnya inspirasi Seni Dewata ni? So basically Seni Dewata ni sebagai disclaimer, bukan kumpulan rapper. Bukan kumpulan rapper kan? Dan bukan juga kumpulan pemuzik. Oh, wow. So yelah, of course lah, dan berdasarkan apa yang kami pernah release sebelum ni dekat YouTube channel Seni Dewata, ada 3 lagu yang bergenre kan rap lah kan. So mostly orang akan tengok, oh Seni Dewata ni rapper lah kan, macam grup rap yang lain kan. So kat sini saya nak bagi satu disclaimer dulu bahawa sini kami bukan kumpulan rapper, tapi adalah gerakan seni. Kami adalah penggiat-penggiat seni. Yang mana seni merangkumi berbagai cabang seni lah sebenarnya. Dan kalau macam yang penonton juga mungkin pernah tengok semalam, kita baru je release semalam tadi, Bloody Kuala Lumpur. So dalam video Bloody Kuala Lumpur sendiri pun banyak unsur elemen seni. Macam contoh apa yang ada dalam Seni Dewata ni, seni kami sinematografi, ada juga penulisan, ada juga artwork, seni lakonan sikit. Berlakon seni solid semua lah. So seni zombie. So yang kedua Dewata kan. So yang kedua Dewata tu sebenarnya daripada perkataan bahasa Sanskrit tau. Okey. Yang kalau saya rasa ramai sedih masuk dewa tu sendiri bermaksud Tuhan. Ya. Dan Dewata ni secara mudah nak difahami lah. Secara kasar je lah. Dia adalah kekuasaan Tuhan. Aku nak tanya, bila tertubuhnya Seni Dewata ni dan apakah karya pertama yang dihasilkan? Mungkin Jack jawab. Okey, baik. Bila tertubuh saya rasa pada waktu tu kita semua mengalami satu fasa yang sama. Iaitu Malaysia pada waktu tu first lockdown. Ni tahun lepas ni kan? Ya. Sama-sama kita pun tak ada pengalaman dalam situasi tu kan. Ya. Yang di mana kita semua terkurung lah. Maknanya tak boleh keluar, tak boleh kerja, dan tak boleh nak buat apa saja aktiviti di luar. Lalu tercetuslah idea pada waktu tu, saya memikirkan bersama dengan sahabat-sahabat yang lain untuk membuat satu perkara yang di mana impaknya nanti positif. Kerana waktu tu kalau lockdown ni bicara perihal kondisi dunia kan. Waktu tu kita sedang berhadapan dengan masalah dunia. Lalu kami ingin membacakan apa saja yang kita nampak daripada sudut alam. Lalu kita interpretasikan dalam dari sudut bahasa manusia dalam bentuk apa jua kesenian. Mungkin dari segi sekarang ni kita boleh buat maybe dalam sudut lagu, kita buat dulu. Apa yang kita boleh buat. Sebab tu Seni Dewata hari ni kita undang sesiapa saja di luar sana yang berminat untuk berturut-turut serta bersama dengan Seni Dewata. Di mana maksudnya memang satu kolektif lah. Saya lupa nak cakap tadi, maknanya Seni Dewata ni dia kata bukan kumpulan rap sebab dia adalah satu hasil kolektif, usaha kolektif ataupun kolektif effort daripada orang-orang yang berminat dengan seni, yang ada satu misi yang sama. Maknanya mungkin boleh jadi macam Yuga lebih kepada visual dia, mungkin sebagai seorang DOP. Mungkin ada yang penari yang boleh bekerjasama, yang boleh bantu menjayakan music video. Ahli juru solid, seni yang lain pula masuk. Mungkin ada mereka fashion nak masuk design untuk apa orang cakap zombie fashion ke apa. Jelas. Katakan ada orang minat nak buat muzik tapi tak ada kemudahan, tak ada, alamak saya tak ada group member, saya tak ada, tapi saya boleh rap, saya ada lirik, boleh bantu. Okey. Ini lari sikit dari soalan ni, tapi saya tahu kita jawab sama. korang mesti tahu jawapan ni. Itu main aim pada Seni Dewata sebab dekat luar ramai je, kita mesti pernah dengar underground rappers, underground musicians kan. Maksudnya diorang ada talent, ada skill, born skill or self-taught, diorang ada. Tapi maybe dia tahu buat lagu tapi dia tak tahu market benda tu. Ataupun dia tahu secara verbally, audio dia boleh buat tapi dia nak hasilkan dari segi visual, music video, lyric video, animation ke apa, dia tak ada. So here kita ada resources, kita ada facilities yang kita boleh membantu dia dengan kerjasama, collaboration. Karya dia untuk dapat satu jiwa, kita boleh make it come live. Kalau dia punya niat tu nak market kepada golongan-golongan tertentu, kalau niche ke macam mana, kita discuss, kita tengok apa yang sumber yang from our resources yang kita boleh bagi dekat dia.
Cerita pasal Yuga lagi sekali lah sebab Yuga dah jawab tadi kan. Malam tadi pun saya dah tengok Bloody Kuala Lumpur ni punya MV pukul 9 malam semalam. Wow, memang ada story dia lain daripada yang lain. MV dia, music video ni kejap lagi kita boleh tengok. Jadi kita nak tanya Yuga dulu proses-proses yang dilalui dalam menghasilkan music video ni. Mungkin Yuga boleh kongsikan sedikit pre-planning pada music video ni. Nampak macam banyak benda kan ni, banyak location ni. Okay, actually total duration yang kita ambil tu lebih kurang untuk daripada pre-planning kepada launch iaitu semalam, not even 24 hours yet lah. Belum. Total dalam 8 bulan lebih, close to 9 months, ibarat satu baby lah. So memang memories dia memang ada challenges, ada yang memories yang indah lah, kenangan. Tapi macam mana benda ni tercetus is very special sebab hari tarikh mula-mula saya dengar perkataan Kuala Lumpur tu adalah 22/2/2020 2020 lah. 2020 lah. So the date is 2/2/2020. Yo, Macam kenapa sebab tu saya ingat. Senang ingat lah. Senang ingat sebab hari tu saya dengan Jack, kita orang just tengah santai. 22 hari bulan 22/2/2020. Yes. Wow. Saya ingat sebab tu saya ingat tarikh tu. First aku ingat dah sebenarnya. So at that time kita orang tengah just santai, tengah sembang. Kita orang selalu duduk sembang pasal sistem. Something happen, okay, apa yang kita boleh relate? Kenapa benda ni terjadi? Apa masalah? Apa akar? Kita orang tengah sembang macam tu, tiba-tiba Bro Jack tengah dengar satu lagu. Saya boleh dengar satu je, nak no je. Banyak kali je benda tu. So saya tanya, bro, apa you dengar tu? Lepas tu dia cakap ni Zik ada tulis lirik. So dia just rap on the beat. Dia just ambil beat, dia rap on the beat lah. So kita mainkan dekat speaker, cakap, bro, ini it should not stop in just a song level. Dia tak sepatutnya berhenti di level lagu saja, bro. Why not we do music video? Pada masa tu saya ataupun Jack ataupun Zik memang tak tahu benda tu akan sampai ke level macam ni. So masa tu kita pun macam okay, let's do music video. Tapi as time pass by, kita buat planning, kita buat storyboard semua. Actually storyboard tu dah ubah 4 kali. The whole storyboard tu pun saya dah kagum dah sebenarnya. Banyak je band-band luar ni buat MV tak ada storyboard kan. Kau ambil serius sikit buat music, MV pun penting juga. Seni juga tu. Sambung juga. Okay, kita buat storyboard tu, first kita buat something and then kita shoot first location. Tapi challenges yang paling utama yang kita orang face adalah PKP. Sebab PKP tu seperti mana kita semua maklum, dia kejap ada, kejap longgar, kejap dia lockdown balik, kejap dia okey kan. So kita orang cari masa, tunggu bila dia cakap okey dilonggarkan, okey kita shoot masa tu. So that's why it took a long time. So bila kita dah shoot first scene, dalam storyboard dah ada dah semua scene. Bila kita shoot first scene, kita orang tiba-tiba macam, bro, first scene ni dah gempak dah. Contohnya yang teaser tu, ni dah gempak, bro, kita ubah yang the next 3 scenes sebab kita kena match dia punya level of hype, level of build up. Kita kena, okay, kita tukar. So along the way, kita ada sahabat-sahabat yang betul-betul minat nak tolong. Dan bila dia dengar lirik dan motif kita nak sampaikan lagu ni, kenapa particularly Bloody Kuala Lumpur, ramai je nak hop on the board lah. Kita bring them aboard and then everybody contribute. Ya, so itulah dia persiapan dia. Kalau kita tengok memang detail, memang ambil setiap perkara tu dirancang dengan terperinci. Dan itulah sebenarnya pendekatan yang patut dibuat dalam menghasilkan sesebuah music video. Sebab dia kena bantu lagu tu sendiri. So mungkin boleh kongsikan korang bertiga antara pengalaman yang tidak boleh dilupakan semasa penghasilan music video ni. Sebab kita tengok ada banyak lokasi dalam MV tersebut. Dan dia punya peningkatan pun daripada bumi masuk ke grafik sampai ke angkasa. Wow. Aku kagum sebenarnya dengan grafik-grafik dia. Dia tak nampak, pak kata orang tak nampak cheesy lah. Very well done. Aku tengok macam, siapa buat grafik semua ni kan? Chun ni kan? So mungkin korang boleh kongsi pengalaman. Pengalaman yang tak dapat dilupakan. Kalau saya, apa yang tak boleh lupa kan, kalau tengok dekat dalam video music tu kan, yang official tu, ujung-ujung tu ada blooper sikit yang bangunan terbakar. Oh, yang tu memang tak expect anything pun. Sebab waktu asalnya nak bakar tayar tu, just untuk ambil few shots yang kita orang just rap kat situ, ada api-api sikit kan. Sekali dia terbakar tu tak boleh padam langsung. Dan the whole tayar tu terbakar and bangunan tu habis semua gelap. Semua penuh asap. Everything tu semua dah menggerupur lah. Kita lari keluar, barang-barang semua tinggal je kat situ.
So kita lari keluar dengan apa baju-baju semua jadi hitam lah dekat lantai tu semua kan. Okay. Mungkin Jack pula nak kongsi apa tu? Memang tu dah tengok dah memang real lah tu kan. Ya. Kita ikut saja apa yang director suruh kan. Tapi kalau dari sudut pengalaman tu tadi, kalau saya sendiri secara personally dalam menguruskan zombie-zombie ni. Sebab kebanyakan zombie-zombie yang ada tu pun semua sahabat-sahabat. Semua kawan-kawan yang kita ajak untuk berkarya di dalam muzik video kali ini. Bebas, silakan dengan lakonan masing-masing macam mana kan? So memang cabaran nak mengumpulkan ramai-ramai itu tadi dalam kita nak mempersiapkan mereka dari sudut make up dan sebagainya. Dan make up yang kita buat tu tadi bukan daripada make up artis. Maksudnya bukanlah daripada orang yang pakar di dalam bidang tersebut. So kita juga mengajak sesiapa saja yang berminat dalam bidang tersebut, sila berkarya dekat muka sahabat-sahabat kawan-kawan tadi kan. Nampak lah semua. Yeah. Kopek-kopek apa semua, darah So semua. dia orang kaji sendiri. Dia orang search, dia orang cari sendiri macam mana nak dapatkan keilmuan tersebut kan. Lalu berjaya mengumpulkan zombie-zombie kan di satu atas bukit waktu tu. Nak naik semua ke atas tu kan, bawa ramai-ramai dalam keadaan situasi PKP dan sebagainya, penuh penjagaan SOP. Lalu berjaya jugalah dengan macam-macam lah yang ada sahabat kita hampir dilanggar, digelik defender tu. hampir Itu lah. mungkin dia rangkap lama. Dia menjiwai. Yes. Wow. Itu seronok. Macam you guys sendiri. Saya ada specifically sebab saya bila I direct benda ni, I dapat tengok the whole perspective. Macam Jack, Jack dia ada little bit out of scope dia punya ni. Macam dia rapper, dia it's artist, tapi dia urus zombie juga sebab all kawan-kawan So tapi untuk saya dapat tengok dari segi bigger perspective. Macam zombie is one department, makeup one department, drone one more department. And pengalaman tu macam bila I nak shoot zombie scene tu, dekat ada satu macam gaung lah, dia macam ada cliff, ada dalam scene tu, dia ada ramai zombie kat sana. Bila dia dengar bunyi tembak tu, the story is bila dia tembak nak dapatkan attention. Kita tengok dalam movie pun zombie gives attention to sound. So bila dia tembak dia ada sound, itu scene dia. Saya minta zombie semua untuk climb bukit tu lah. Itu just pasir Mula-mula saya tak rasa benda tu nak climb tu susah kan. Tak tahulah Tuhan nak tunjukkan saya macam mana diorang rasa. At one time bila saya tengah direct, camera in my hand, saya tergelincir masuk dalam tu sekali. Saya just sekali je jatuh, bangun tengok semua dah luka kan. Sakit, pedih, whole shoot pedih. Tapi diorang kena buat 7-8 kali. Itu memang pengalaman yang, and then at that time also ada sahabat yang masa tu dia sakit. Tapi biasa macam outside production, kalau ada artis yang sakit ke apa, dia terus akan bagi tahu, I sakit, I nak rest. Tapi dekat sana he was so dedicated to finish the shoot. Dan dekat zombie pun you boleh tengok, bila defender tu pergi kat depan, dia ada kat last tu. Dia memang sakit masa tu. Tapi he managed to pull it off the whole thing. Dan dia datang dua location tu. Wow. And then ada yang act sampai contohnya ada seorang brother ni, dia hampir masuk bawah kereta defender tu. So ada scene tu dalam behind the scene, nanti boleh tengok. Jono. Nama dia Jono, yes. Dia climb, lepas tu dia akan tergelincir bawa masuk tu. Driver defender tu sahabat juga, dia tak nampak. Nasib baik lah ada orang jerit, dia stop. This 9 months, it is 8 months banyak benda yang kita awal tak plan, benda tu jadi dekat last. For example, kita punya plan untuk this music video was supposed to be 1080 full HD. Yes. Kita tak expect untuk upload dalam 5K resolution. Along the way, my very good friend Navin from Resolution Master, dia very rare sebab dia ni buat upscale enhancement. Dan masa tu saya tak tahu dia dah masuk field tu dah. Dia AI upscale enhancement. Maksudnya kita bagi dia 1080 footage atau 720, it enhances to 5 to 6 to 7 to 8K. Wow. Yes. And it looks very nice. Dan bila dia dapat tahu, bro, you doing this okay, dia tanya resolution apa you nak upload. I said, okay, we're gonna go for full HD, optimize untuk semua YouTube Tak bro, kita pergi 5K bro. Kita mula-mula 4K. Sampai kemarin, 3 days before, bila kita finalize, bila I copy file, macam, bro, I dah biasa handle 4K file. Dia tak besar macam ni. Apa hal ni besar? Oh, sorry bro, ini 5K.
Oh, 5K And kita betul-betul dapat rasa tu bila kita tengok video tu dekat YouTube. Dan lagi satu sound design tu, bila you pakai earphone, dia ada panning left right. Yang saya suka lah kan, dia gabung bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Dan mesej dia sama, dan visual dia pun sangat membantu dengan apa yang ingin diceritakan. Tapi dia tak ada yang terang dan nyata. Kita kena tasik sikit, kena fikir sikit. Kalau setiap benda kita bagi tu baca terus terima je, bahaya. Kita kena sentiasa fikir apa yang maklumat yang kita terima tu. Betul. Okay, jadi kita nak lebih sembang mengenali lagi tentang seni dewata ni. Okay, manakah hari ini tajuk segmen kita adalah Sembang Pokok. Mungkin korang boleh kongsikan pandangan tentang perihal pokok ni menurut perspektif seni dewata. Kalau tadi dah bagi sikit benih cili tu, mungkin boleh elaborate lagi. Siapa nak jawab? Bro jawab dulu ke saya? Silakan. Okay. So basically kalau daripada pandangan saya sendiri lah, interpretasi saya terhadap pokok. Pokok ni kan bagi saya ada di seluruh kehidupan di muka bumi ni. Semua benda ni pokok sebenarnya. Manusia pun pokok. Kan macam kenapa saya kata kita ni pokok sebenarnya? Saya bagi satu situasi lah. Kau panggil aku Groot ke? Ha? Okay, betul. Satu rumah yang baik juga tu, betul kan? So kita ni sebenarnya pun pokok. Contoh saya bagi satu situasi, kita keluar rumah, saya nak pergi ke kedai lah contoh. Lepas tu saya encounter ada 3 orang. Dua orang tengah bergaduh. Dua orang tengah bergaduh, ni seorang ni maki ni, seorang ni maki ni. Bergaduh lah ni kan. Dan seorang lagi cuba meleraikan. Jadi ya seorang ni dia akan bro jangan gaduh, tak baik, tak elok apa semua. Jadi sebenarnya apa yang kita saksikan tu sebenarnya adalah buah daripada pokok diri dia orang tu sebenarnya. Macam contoh buah daripada 2 orang yang bergaduh tu sebenarnya kalau dalam bahasa untuk mudah faham, buah yang tak elok lah. Buah yang negatif. So itu buah yang ditonjolkan. Jadi saya sebagai seorang perjalanan dekat situ kan, lalu kat situ tiba-tiba encounter dia orang ni, saya akan pergi kat tu, saya neutral. Saya neutral, 2 orang ni tengah bergaduh ni. Seorang nak meleraikan. Jadi saya dekat sini kena pilih sebenarnya. Buah mana saya nak makan. Jadi kalau saya masuk sana, saya pun cuba bagi effort lah nak leraikan diorang lah, contoh kan. Saya cuba nak leraikan, ya seorang ni dia sound saya pula. Contoh diorang tengah bergaduh kan, tiba-tiba kalau saya makan buah yang dia bagi kat saya tu, kalau kita makan buah yang rosak, kita akan diracuni masuk dalam badan kita kan. Jadi kalau saya makan buah tu, maksudnya saya pun akan jadi macam tu lah. Terikut lah kan. Saya akan termakan, jadi saya akan bergaduh juga dengan orang. Tapi yang seorang ni, yang cuba meleraikan ni, dia akan bagi saya, bro, tak payah, kita jangan ikut cara macam ni kan, contoh lah kan. So bila saya makan buah yang tu pula, saya akan lega balik. Sebab buah yang dia bagi tu baik. Jadi sebenarnya konsep pokok lah bagi saya secara keseluruhannya lah. Secara keseluruhannya sebenarnya kehidupan sosial ni pun berlandaskan pokok juga kan. Kalau kita makan buah yang baik tadi tu, maka baiklah kita akan dapat. Sebab kita akan encounter ke mana saja kita pergi sebenarnya. Kita bukan sekadar makan fizikal. Kalau kita tengok kaitkan dengan social media, kalau kita perasan dekat Facebook dengan Instagram dan mana-mana lah, dia akan namakan sebagai news feed. Feed tu adalah makanan So itulah makanan kita sebenarnya. Kita scroll, itulah makanan yang kita makan hari-hari. Jadi kalau kita setiap hari kita tengok benda yang positif, maka positif lah kita jadi. Betul. Sebab kita makan buah-buah yang baik. Jadi kita kena perhatikan lah. Kita kena perhatikan siapa yang kita follow. Dan jenis-jenis posting yang macam ni kita baca dan kita serap tadi tu. Sebab contohlah, kita masuk dalam social media, kita encounter orang tengah bergaduh. Sekarang ni kalau kita tengok dalam ranking Malaysia ni boleh kata yang tertinggi, yang top juga sebenarnya keyboard warrior kan. Yang apa ni kan. So basically sebenarnya korang ni. Basically sebenarnya semua ni sudah termakan buah je. Kan semua orang ada pure intention sebenarnya. Tapi bila kita masuk, kita tengok ni berlaku racism lah, diskriminasi lah, tentang ni tak puas hati semua. Bila kita makan, kita pun akan join bergaduh. Kita pun akan jadi salah satu cabang pokok yang tak elok tu lah. Jadi salah satu tu, sebab itu yang kita consume. Jadi memang apa yang kita nak makan setiap hari ni,
kena perhatikan lah. Dan kita kena tengok juga circle kita kan, untuk perhatikan buah mana. Kadang-kadang dia tak semestinya kita kena berkawan dengan semua yang orang baik. Kalau kita jumpa yang buah tak baik tadi pun, kalau kita tak makan, kita tak akan affected. Betul. Kan, kita boleh je bergaul dengan orang, tak ada masalah. Boleh je neutral kan. Boleh je neutral kita je. Itu contoh yang baik lah. 3 orang, 2 buah rosak, seorang yang cuba melerai kan. Tapi realiti dia, kalau 3 orang, 2 orang bergaduh, yang ketiga ni confirm akan keluar phone rakam. Dia 3 buah jahanam. Kalau macam tu kita buka buah. Pak. Okey, itu sebenarnya cara kita nak memahami lah kan. Kalau kita cakap, saya faham. Maksudnya segala apa yang kita input tu, dia akan jadi sebahagian daripada diri kita. Sama ada ideologi, pemikiran ataupun perbuatan kita sendiri. Rancangan ke depan pula, harapan Seni Dewata sendiri untuk terus berkarya dan mengembangkan muzik dan seni korang sendiri. Apa target? Ada target tak? Mungkin nak buat satu pementasan yang besar ataupun di mana ramai akan collaborate sekali ke? Ada tak ni vision or idea or mission? Okay, ke depan memang kita ada vision untuk kita pergi ke arah various or multi-skill, multi-talented people on board. Maksudnya bukan sahaja dari segi mainstream yang kita tahu art tu, yang kita tahu so far art ni drawing, music, visual macam tu. Tapi actually choreography, dancing, fusion dance, break dance semua tu pun it's a form of art. And then makeup, it's a form of art. So kita memang looking forward to have orang-orang berkebolehan sebegitu untuk come on board with us. Itu sebab tu kita ni awal-awal kita ada disclaimer. And then kita cuba mencapai satu misi, one mission, that is karya tu kena keluar, then it have to sound universal. That's all. Because for my personal this thing, I layan lagu rap atau lagu any bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, because I see art as art. So because art has no language, no race, no bangsa, nothing. Art is universal. Art itself is the language. Yes, art itself is a language. So bila kita tengok benda tu as universal, and kita pun berharap untuk our artwork to be universal. Kami ingin membesarkan lagi family Seni Dewata ni. Ada apa-apa lagi nak tambah tak, Cik? Berdasarkan dengan vision dan misi tu, tak ada, mungkin ada daripada segi muzik ke apa ke? Okey. Setakat ni buat lagu, siapa yang banyak buat lagu? Buat Kalau lagu. daripada seni rapper ni, seni muzik ni, sorry. Baik. So begini, kalau tengok Seni Dewata, ada beberapa lagu yang sudah dikeluarkan. Ya. 3 yang awal, yang campur ni, 3 Campur ke yang 4 ni. ke apa? Yes. 3 4 lah. Okey. Dari sudut penulisannya, lihat siapa yang membacakan, lihat siapa yang rap lah. Kalau versi saya itu semua hasil penulisan saya sendiri. Begitu juga dengan Izzy, hasil penulisan dia sendiri. So kita memang allow kedatangan siapa saja yang mahu berkarya sama, dan kami akan beri kebebasan tu tadi untuk menulis kan? Cuma tidak lari daripada kita punya misi tu tadi. Kita akan ambil pembacaan tu daripada kondisi alam. So dia tak ada cerita-cerita benda yang yang reka-reka dan sebagainya. Kita akan keluarkan, kita akan bacakan balik apa saja kondisi alam ni tadi. Misi, visi dan Dia tak lari daripada situ lah. Tapi bebas untuk menggunakan kreativiti masing-masing. nak tanyalah, sebab saya mungkin bukan barulah, saya tak terlalu fasih dalam seni rap ni kan. Nak tanya macam mana buat lirik tu? Ni lain dah sikit kan. Macam mana korang buat lirik tu? Memang kalau tengok rap, ujung dia memang sound Rhyme same lah. sama, dia kena rhyme. Sama ada itu kena ataupun tidak, tak pasti. Tapi macam mana buat tu? Macam mana approach dia tu? Tapi meaning dia tak sama. Baik. Maknanya, Saya rasa bahasa mungkin tu. cara mereka di luar sana pun berbeza-beza. Tapi saya menggunakan cara yang mudah sajalah. Jadi mana kalau pada sebelum ni kita terjun dalam bidang ni. Kami bukan orang yang berpengalaman, kita bukan rapper kan. Tetapi kita minat. Sebab kenapa platform tu tadi dapat kita letakkan banyak kata-kata tu tadi. Kalau dari sudut lagu lain tu lain. Dia banyak ataupun bentuk penulisannya yang mungkin meaning dia yang terlalu dalam sangat. Tapi kalau rap ni kita boleh letak banyak baris dekat situ. Yang di mana dapat menjelaskan banyak cerita dekat situ. Lalu kalau saya simple je. Banyak beat-beat yang ada di dalam YouTube,
pasang je beat, cuba masuk dengan Freestyle. buat freestyle Wow. dan dengan beat-beat tersebut. Freestyle ni Yes. yang payah ni kita tak tahu. Tetapi mesti apa, knowledge tentang apa yang kita nak bagi tahu tu kena tahulah. Bagi saya simple, mungkin nak kena rajin membaca lah. Betul, itu betul. Raja baca. Kalau tidak macam mana kita nak, besar kata kita nak word control tu, macam mana kita nak tahu apa yang Ya, rhyme, betul. bawa maksud yang sama. Kita dah sampai hampir-hampir ke penghujung dah. Jadi saya sendiri ingin mengucapkan semoga kumpulan seni Dewa Tani terus maju dalam bidang muzik dan juga bidang seni. Semoga boleh contribute lebih pada seni Malaysia, tanah air kita sendiri sebenarnya. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung segmen kita hari ini. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada Seni Dewata kerana meluangkan masa bersama kita, boleh kongsi idea, kongsi segala kesimpulan yang korang ada dan konsep Seni Dewata itu sendiri. Terima kasih.